surah Al-Zalzalah, yang kegoncangan bumi pada waktu itu adalah gempa yang tidak mampu lagi diukur dengan bacaan berapa skala Richter seperti yang digunakan di dalam dunia kita pada hari ini. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apa kita boleh ukur, saintis boleh ukur melalui teori seismologi, pergerakan bumi yang boleh kita lihat. Yang paling dahsyat tu di Mexico 8 point something, juga yang berlaku di Jepun. Tak ada lagi lah tahap sampai bacaan 10 skala Richter, belum lagi. Tapi setakat yang dunia rekod, itulah yang paling dahsyat di Mexico. Berpuluh tahun dahulu, 8.7 atau 8.6, yang meranapkan sebahagian bandar di Mexico. Tak dapat diukur. Berlaku tsunami, manusia boleh ukur lagi. Gerak gempa bumi di dasar lautan yang menghasilkan tsunami atau ombak pelabuhan di dalam bahasa Melayu. Tetapi apa yang Allah sebut di dalam Al-Quran, gempa yang tidak mampu lagi diukur oleh manusia. Bahkan gempa pada hari itu Allah sebut, wa akhrajatil ardu athqalaha. Waktu dia berlaku gempa yang dahsyat itu, bumi akan mengeluarkan athqalaha. Apa yang bumi itu kandung, dia akan terbit, dia akan keluarkan. Kalau buka tafsir, antara yang akan dikeluarkan oleh bumi, emas, minyak, semuanya akan dimuntahkan oleh bumi ketika berlakunya gempa yang dahsyat pada hari kiamat. Gempa atas muka bumi tak ada keluar apa. Yang ada manusia, bangunan akan tenggelam dalam gempa itu. Tak adalah dia mengeluarkan minyaknya, tembaganya, kupra, emas, apa saja, seperti yang dibahas oleh para mufassir. Tetapi gempa yang ini, athqalaha, apa yang dia kandung akan dikeluarkan. Macam mana kita nak bayar? Terbelah bumi, keluar semua. Waktu dia keluar tu, kata ulama, baik minyak, baik emas, manusia pada waktu itu tak ada selera dah. Kotlah berlari nak kutip emas, kalau nak ambil tong, ambil minyak, minyak melimpah-limpah keluar.
Ketika itu tiada harga lagi. Keluarlah emas sebesar gunung sekalipun, manusia tidak ada selera lagi pada waktu itu. Keluarlah minyak sebanyak mana pun yang dimuntahkan oleh bumi, manusia hanya melihatnya sahaja. Bahkan Allah beritahu manusia akan berkata, wa qalal insanu ma laha. Apa hal ni, kata manusia? Ma laha, kenapa jadi begini? Kenapa bumi sampai sedemikian keadaannya? Manusia tidak lagi mengambil peluang untuk mengambil apa yang ada di hadapan mereka yang dimuntahkan oleh bumi, tetapi manusia berkata sesama mereka dengan penuh ketakutan, dengan penuh kegerunan, malaha, kenapa ini berlaku? Tuan-tuan muslimin muslimat, Allah cerita lagi, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi akan bercakap, bumi akan mengkhabarkan apa yang telah berlaku. Sebab itu dalam Quran ada ayat-ayat cerita pada tubuh kita, bukan sekadar yang kita faham, yang kita selalu maklum dan yang kita baca dalam surah Yasin, ketika Allah menutup rapat mulut kita dan Allah mengizinkan wa tukallimuna aydihim, Allah mengizinkan tangan-tangan kita bercakap, wa tashhadu arjuluhum, dan kaki kita menjadi saksi atas apa yang telah kita lakukan. Betul, tu ayat dia dalam surah Yasin. Tapi ada juga ayat dalam Al-Quran seperti yang difirmankan oleh Allah di dalam surah Fussilat, wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai'in wa huwa khalaqakum wa ilaihi turja'un. Satu ayat dalam Hamim Fussilat, Allah beritahu di antara makhluk dia yang akan bercakap, yang bakal menjadi saksi untuk kita pada hari kiamat, yang akan memberitahu kepada Allah apa yang kita dah buat, tak lain tak bukan kulit-kulit kita. Kulit ni bercakap, kulit pada tubuh kita bercakap. Lalu apabila kulit-kulit bercakap, beritahu Allah, Fulan bin Fulan ni buat begian. Allahu Akbar. Lengkap saksi. Lalu kita manusia, Allah Ta'ala cerita, wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Manusia berkata kepada kulit-kulit mereka, lima syahidtum alaina, macam mana kamu boleh jadi saksi atas kami? Macam mana kamu boleh bercakap? Kulit ni bercakap.
Mana ada atas dunia kita hidup kulit bercakap. Sapu macam bedak lah, apalah, tak ada dia bercakap pun. Kotlah kita sapu bedak tak cukup tebal, tak ada, kulit tu diam aja. Kita garu kulit kaki sampai berdarah, tak ada kulit tu kata sudahlah berdarah dah ni, tak ada. Tapi bangkit pada hari kiamat, kulit bercakap. Bila kulit bercakap, kita tanya dia balik, lima syahidtum alaina, kenapa kamu boleh bercakap jadi saksi atas kami? Qalu, kulit-kulit menjawab, antaqanallah, Allah yang izinkan kami boleh bercakap. Itu jawapan kulit. Nak sebut apa di antara saksi ialah kulit tubuh kita. Allahu Akbar. Makna Allah nak ajar kita tak ada jalan nak lari daripada hukuman Allah pada hari kiamat. Tak ada escapism, tak ada ruang untuk kita melepaskan diri sekiranya kita kufur dan berdosa kepada Allah. Bumi bercakap. Apa kata bumi? Bi anna rabbaka awhalaha. Tengok, ini yang paling mahal sekali. Aku jadi begini, kata bumi, yang aku gegar kuat ni, sehingga aku memuntahkan minyaknya, emasnya, semuanya keluar. Kata bumi, bi anna rabbaka, sesungguhnya Tuhan kamu, yakni Allah, auhalaha, yang telah memerintahkan aku dan aku patuh kepada perintah Allah. Allah yang perintahkan aku begini, aku buat. Tuan-tuan muslimin muslimat, inilah sifat hamba makhluk kepada Allah. Asal saja perintah daripada Allah, maka yang namanya makhluk, terutama kita manusia, tak ada ruang untuk membantah. Sehingga bumi menyebut auhalaha, Allah perintahkan aku. Bukan aku pandai-pandai, bukan aku saja-saja nak bergegak begini, tak. Allah suruh aku kena patuh. Itu dia perintah Allah. Tuan-tuan muslimat sekalian, malam ni malam 23 Zulhijjah. Dekat dah. Lebih kurang seminggu lagi hijrah. Dan hijrah adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi sampaikan perintah ini kepada para sahabat. Menjadi suatu kesalahan yang amat besar kalaulah kita mengatakan bahawa Rasulullah ini sama macam pelarian aja, dalam keadaan bercakap tanpa adab, bercakap sesuka hati tanpa memikirkan bahawa sesungguhnya hijrah ada nas, ada dalil. Bukan Nabi saja-saja suka nak hijrah, kali menyamakan dengan pelarian. Ini cukup biadab dan kurang hajar.
Kalau kamu tidak minta ampun kepada Allah dan bertaubat kepada Allah, siap kamu jumpa Allah pada hari kiamat. Sebab ia merupakan perintah. Apa yang kami mutawif haji umrah ni, apa yang kami akan baca di kaki Jabal Sur ketika kita turun bas ziarah Jabal Sur di kota Makkah? Semua mutawif akan baca ayat 30 suratul Anfal yang menjadi dalil berlakunya hijrah. Ayat yang selalu tuan-tuan muslimin muslimat dengar. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Inilah dalil hijrah, bukan pelarian. Nak samakan Rasul yang mulia dengan pelarian, na'udzubillahi min zalik. Kemuliaan Rasulullah yang tidak mampu kita nak hamburkan dengan perkataan. Keberkatan dari hujung rambut sampai hujung kaki Rasulullah, sampai air ludahnya menjadi syifa, penyembuh penyakit. Belum lagi ajaran yang Rasulullah bawa. Insan yang penuh berkat ini, Rasul yang mulia ini, kamu nak samakan dengan perangai manusia biasa, na'udzubillahi min zalik. Allah sebut jelas, Allah membocorkan rahsia hasil mesyuarat kepimpinan Abu Jahal di Darun Nadwah. Kalau pintu-pintu Masjidil Haram, pintu tu dia panggil Babun Nadwah. Ada satu pintu berdekatan dengan Babun Fath. Babun Fath pintu 48 ke kanan sikit ialah Babun Nadwah. Di situlah dulu tapak bangunan parlimen Abu Jahal bersidang. Satu-satunya pintu di sekeliling Masjidil Haram, satu-satunya pintu, satu-satunya pintu di Masjidil Haram yang ada awning. Atas nama dia Babun Nadwah, atas tu ada awning. Pak Arab buat tanda awning. Walaupun tak panjang awning dia, itulah tapak parlimen Abu Jahal, Darun Nadwah, street dengan Hijir Ismail. Hijir Ismail arah kanan lah, bukan arah depan, arah kanan. Allah bocorkan rahsia mesyuarat mereka. Ketika mereka sudah panik, mereka sudah tidak tahu lagi nak buat apa dengan perkembangan Islam. Mereka menyangka dengan harta, dengan kuasa, mereka boleh sekat kemenangan Islam. Mereka boleh sekat jihad yang Rasulullah sampaikan bersama para sahabat. Mereka silap. Tidak ada tangan boleh menghalang kemenangan Islam. Kerana Islam urusan Allah. Islam ciptaan Allah. Allah yang akan menjaga agama. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal musyrikun. Dan Allah akan menyempurnakan cahaya kemenangan Islam ini bila waktunya, wallahu a'lam. Tapi Allah sebut wajib kita yakin
bahawa cahaya Islam pasti akan gemilang bila sampai masa. Walau karihal musyrikun, walau musyrikin benci, walau karihal kafirun, walau kafir benci, Islam tetap akan menang. Kamu benci, kamu tak suka, kamu punya pasal. Islam tak pernah paksa kamu untuk menerima Islam. Tetapi Allah beritahu sampai masanya, tunggu. Itu janji Allah. Allah bocorkan rahsia. Ketika mereka melakukan makar, makrun, tipu daya, perancangan, mesyuarat, setelah mereka tak tahu nak buat apa, seksa dah, kepungan ekonomi buat, tangkap sahabat seksa, bunuh pun ada. Mereka ingat Islam akan lenyap. Silap. Islam semakin kuat sehingga turut memeluk Islam ialah kepimpinan Quraisy yang haibat-haibat, seperti Umar Al-Khattab, seperti Hamzah bin Abdul Muttalib. Ini semua orang-orang hebat di kalangan Quraisy yang dihormati. Lagi mereka pening. Kalau dah Umar masuk Islam, habislah. Kerana Umar tu mereka cukup gerun dan takut. Maka mesyuarat mereka diceritakan oleh Allah yang menjadi dalil perintah Allah untuk Nabi berhijrah. Bukan pelarian. Allah bocorkan makar mereka. Al-awwal liyuthbituka, nak tangkap dan penjarakan Rasulullah. Tangkap Nabi, humban dalam penjara. Au yaqtuluka, atau nak bunuh engkau. Au yukhrijuk, atau menghalau engkau keluar dari bumi Makkah. Wa yamkuruna wa yamkurullah, mereka merancang, Allah juga punya perancangan. Wallahu khairul makirin, dan perancangan Allah canggih, tak mampu diungkap dengan kata-kata. Tuan-tuan muslimin muslimat, Nabi sahut perintah Allah. Kenapa? Sebab Nabi nak ajar kita hamba Allah kena sahut perintah Allah. Walaupun yang Nabi nak buat ni bukan benda kecil. Meninggalkan tanah air kelahiran, menuju ke suatu tempat lebih kurang 400 km yang dahulu dikenali dengan Yathrib, akhirnya Madinatul Munawwarah, yang perjalanannya amat menyakitkan. Bukan naik kereta api, komuter, naik train, MRT dan sebagainya. Perjalanannya menempuh padang pasir yang cukup sakit. Perjalanan dengan perasaan yang amat gerun dan takut. Takut ditangkap dan dibunuh. Pergi kepada suatu tempat yang Rasulullah hanya singgah sekali waktu Isra'. Nabi singgah, burak berhenti, Nabi solat di situ, yakni sebelum Isra' Nabi sudah solat mengikut cara Nabi Ibrahim. Cuma tidak disebut kafiat macam mana, wallahu a'lam. Tapi ada tak solat? Ada. Berhenti di Yathrib, burak solat. Nabi tanya Jibril, ni bumi apa ni? Jibril jawab, sinilah kamu akan sampai nanti, Yathrib. Nabi tak pernah sampai, berhenti singgah ya. Pergi ke tempat nama dia Yathrib, yang geografi yang berbeza. Makkah dengan Madinah, dua tempat yang berbeza di sudut geografi. Keadaan bumi Makkah bukit bukau, wadin ghairi dhi zar'in,
Itu dalam surah Ibrahim Allah describe bumi Makkah dengan wadin, lembah wadi, ghairi dhi zar'in, yang tidak ada sebarang tumbuh-tumbuhan. Lembah, bukit bukau. Madinah straight. Adalah bukit-bukit tapi kawasan dia jauh, Uhud dan sebagainya. Tapi Madinah itself adalah tak ada lembah. Di sudut cuaca, Allah, kalau panas, Madinah lebih panas dari Makkah. Kita pernah rasa di Madinah, saya pernah rasa di Madinah 49 darjah Celsius. Nak terbakar kulit. Makkah kalau dia panas pun paling tinggi 33, 34. Tapi cuaca dia kering. Madinah lagi-lagi kering. Nak bernafas pun payah. Kalau musim sejuk, Madinah lebih sejuk dari Makkah. Saya pernah rasa sekali musim haji 7 degree Celsius. Pernah sekali saya rasa 7 darjah Celsius sekali musim haji. Saya tak ingat tahun bila. Sejuk ya Allah ya Tuhan. Bercakap ni keluar asap lah. Kira Liverpool Manchester lah cerita dia. Berasap mulut. Pergi subuh tu berasap mulut. Perasan sat jadi Mat Saleh. 7 darjah Celsius. Dengan angin sejuk, orang kata sampai ke tulang hitam. Sungguh. Itulah Madinah, itulah Yathrib. Tuan-tuan muslimat, boleh bayang tak para sahabat yang mereka nak pergi ke tempat baru, mereka nak berhadapan dengan cuaca yang sedemikian. Sebab itu majoriti sahabat demam. Dia sampai saja Madinah, Yathrib, akhirnya Madinah, kan majoriti sahabat demam. Bilal demam, Abu Bakrin demam, sebab cuaca yang panas. Sampai Nabi berdoa dalam hadis yang sahih. Sampai Nabi minta Allah Ta'ala mengalihkan wabak demam tu ke tempat lain. Sahabat meracau dah, sehingga membawa kepada kewafatan seorang sahabat, Sayyidina Uthman bin Maz'un radhiyallahu anhu, sebagai sahabat pertama yang wafat ketika baru sampai Madinah dalam seminggu, dalam 2-3 hari begitu. Demam teruk, meninggal. Sayyidina Uthman bin Maz'un radhiyallahu anhu. Bayangkan sahabat nak menghadapi bukan adik-beradik mereka, tetapi satu golongan manusia yang sahabat muhajirin tak pernah jumpa, namanya Ansar. Cuba bayang, kita pergi ke suatu tempat kita tak pernah pergi, kita tak pernah sampai. Betul sahabat berniaga, lalu aja lintas Madinah, jarang mereka lepak. Pergi Syam, pergi ke Suria, pergi ke Jordan, Palestin, bumi Syam, mereka lalu aja, tak singgah. Balik berniaga lalu aja. Abu Sufyan pun begitu, lalu aja. Nak pergi ke tempat tu dengan cuaca dia, dengan budaya yang berbeza, dengan orang Ansar yang kami tak pernah kenal. Tuan boleh bayang tak perasaan? Sedih tu saya ceritalah. Abu Salamah terpaksa meninggalkan isterinya. Zainab binti Rasulullah
anak Rasulullah yang sulung Zainab Ruqayyah, Ummi Kulthum, Fatimah radhiyallahu anhum ajmain. Zainab berhijrah, terpaksa berpisah dengan suaminya Abul As. Hai kita laki bini mau pisah ni tuan-tuan, Allahu Akbar. Lain penangan dia tuan-tuan. Allahu Akbar. Hanya kesabaran, hanya redha dengan ketentuan Allah, itulah ubat paling mujarab. Nak layan perasaan kita, tak buat kerja apa kita. Allahu Rabbi, Allahu Akbar. Bayangkan Zainab berpisah dengan suami Abul As, kerana Abul As pada waktu itu kafir, tak Islam. Zainab terpaksa ucap selamat tinggal. Kalau abang nak ikut saya, abang Islam. Abang tak boleh ikut saya. Walaupun sayang ke lelaki tu, tapi kafir, pisah. Dan akhirnya Abul As memeluk Islam. Alhamdulillah. Peluk juga Islam selepas perang Badar. Abul As memeluk Islam. Alhamdulillah. Tuan-tuan, bayangkan mereka nak hadapi, tetapi begitulah Allah sebut. Muhajirin tidak bertepuk tangan sebelah. Allah menyebut sifat orang-orang Ansar. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Ayat nombor 9 surah Al-Hasyr, surah yang ke-59 pada juzuk 28. Allah menceritakan siapa Ansar pada ayat 9 surah Al-Hasyr. Allah kata walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim, dan mereka-mereka yang terlebih dahulu menetap di bumi yang beriman itu. Allah sebut dengan dara wal iman, negeri yang beriman itulah Madinah. Mereka yang lebih dulu menetap di situ, maksudnya Ansar. Apa sifat mereka? Allah sebut pertama, yuhibbuna man hajara ilaihim. Hub, kasih. Mereka mencintai saudara Islam mereka yang datang berhijrah kepada mereka. Atas dasar apa kasih sayang ini diikat? Walhal muhajirin tak pernah jumpa Ansar. Ansar tak pernah muhajirin. Kasih atas apa tuan-tuan muslimat? Atas la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah kasih sayang. Kita boleh berbeza pandangan politik, itu biasa. Tetapi kasih sayang atas saudara Islam itu wajib. Berbeza pandangan ini normal, manusia. Ketika dua orang sahabat bermusafir, ini zaman Nabi, berbeza pandangan, ini normal. Dua orang sahabat musafir, sampai tengah malam letih tidur di padang pasir. Bila tidur,
Malam tu dua-dua bermimpi. Mimpi yang menyebabkan mereka kena mandi wajib, mandi hadas. Lalu bila bangun nak semayang subuh dah kelang kabut. Yang seorang air tak ada padang pasir. Macam kita kelang kabut air tak ada tu. Macam-macam. Kan? Segala engineer keluar tulis. Dah ada air senyap ucap terima kasih pun kita. Allahu Rabbi. Macam-macam teori mai. Alhamdulillah. Kembali balik. Alhamdulillah. Allah nak ajar apa? Sesekali mau rasa susah dengan duk senang ke? Hidup ni mau lagu tu. Sesekali mau rasa susah juga. Kelang kabut. Kira mandi Piramli ya. Cup jalan. Janji boleh ambil wudu kat masjid. Jadilah. Dua sahabat ni bangun. Ni pandangan berbeza normal. Sahabat ni kata ayat tak ada, kita kena selum masuk dalam pasir ni. Selum badan tu. Sudah. Selum. Keluar putih habis. Semayang subuh. Hai, kata seorang lagi, takkan nak selum lagu ni? Tayamum sudahlah. Ganti mandi, tayamum. Lepas tu jumpa ayat kita mandi ya. Yang sahabat ni tayamum. Fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhakum wa aydikum min. Dan bertayamumlah kamu dengan debu yang bersih. Sa'idan tayyiban, dengan debu-debu yang bersih. Famsahu biwujuhakum wa aydikum, dan sapulah wajahmu dan kedua tanganmu. Itulah tayamum. Sahabat nombor 2 tayamum. Sahabat pertama selum. Tapi memiliki dua pandangan yang berbeza. Itu normal. Habis musafir balik Madinah, cerita kat Nabi. Benda pertama Nabi buat, Nabi gelak dulu. Nabi gelak. Gelak pasal apa? Gelak kat kawan yang selum ni. Dah, Nabi kata hang selum lah. Selum. Bayang padang pasir tu masuk habis badan dia. Panggil dia takbir, putih habis. Nabi kata hak betul ini tayamum. Yang hang selum pasal apa? Tapi Nabi gelak lah. Lalu Nabi ajar hukum tayamum sudahlah. Lepas tu cari ayat, jumpa ayat, mandilah. Nak sebut apa? Berbeza pandangan itu normal. Tapi ikatan kasih sayang Muslim sampai hadis hak seorang Muslim atas Muslim sampai tahap dia bersin pun kita kena doa untuk dia. Jangan kata sakit ziarah, mati pergi ziarah. Jangan kata apa nama ni sebesar itu. Bersin pun Nabi suruh doakan untuk saudara Islam kita yang bersin. Yuhibbuna man hajara ilaih. Ansar kata Allah sayang saudara Islam mereka yang berhijrah walau tak pernah jumpa. Kasih sayang ini di atas prinsip Allah yang esa, Nabi yang satu, Quran yang satu. Soal kita berbeza pandangan itu normal, asalkan jangan bawa pada perpecahan. Itu aja. Nak sembang 4 mazhab lagilah. Bersentuh laki-laki bini. Ada mazhab tak batal wuduk. Al-Syafi'i batal, Imam Al-Syafi'i batal walau laki bini. Ini berbeza pandangan normal. Jangan sampai pecah belah muslimin muslimat. Allah beritahu antara sifat Ansar selain kasih pada saudara Islam mereka. Kasih itu diikat bukan benda, bukan pengaruh, tapi akidah yang satu. Sampai tahap apa yang mereka kasih mereka beri kepada muhajir.
Saya nak sebut apa tuan-tuan dengan dalam waktu yang ringkas. Hijrah perintah Allah. Saya bi anna rabbaka awhalaha. Bukan pandai-pandai aku gempa ni sebab Allah suruh. Maka saya kait sikit dengan hijrah yang merupakan perintah Allah terhadap kepada Nabi. Dan kita rangkumkan isi kandung kuliah pada malam ini dengan memahami bahawa menjunjung perintah Allah adalah tugas hamba Allah. Sebab tu rajin-rajinlah baca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rajin-rajin zikir dengan benda ni. InsyaAllah kita akan jadi tenang, kita akan jadi manusia yang dengan perintah Allah ni cukup relax, tak ada masalah. Raditu billahi rabba. Raditu fi'lun madhi, aku telah redha. Apa yang aku redha? Allah itu Rabb aku. Allah itu penjaga, pengawal, pengatur, pemelihara, pengasuh, bos, tuan, itulah dia Rabb. Maka dia nak buat apa kat kita? Dia yang atur hidup kita. Terimalah. Dia atur. Rezeki, kematian, jodoh, dia atur. Benda-benda ni Rabb. Allah sebagai Rabb, aku redha. Raditu billahi rabba. Allahu akbar. Kita akan jadi redha. Kita akan jadi tenang sebab kita dah isytihar. Aku redha Allah tu Rabb aku. Cuma kita mesti faham makna Rabb. Tu dia. Pentadbir, penjaga, pengurus, pemelihara, pengatur, tuan bagi seluruh alam. Wabil islami dina, dan aku redha Islam tu jadi din, jadi cara hidup aku. Wabi Muhammadin nabiyyan wa rasulah, dan aku redha Nabi Muhammad tu nabi aku, rasul aku. Kalau ini tuan-tuan hadamkan yang kita baca dalam Al-Ma'thurat, hidup kita tenang. Tenang setenang-tenang. Ayo, yakin apa yang Allah buat semuanya terbaik untuk kita. Dan kita berdoa kepada Allah, moga apa yang berlaku hari ini Allah lindung Bandar Laguna Merbuk khususnya. Dan paling penting masjid kita ni, rumah Allah yang kita sayang ini, kita mengharapkan janganlah berlaku apa-apa. Sebab bak kata tu imam tadi, ASP itu solat Jumaat minggu lepas, dia duduk belakang je. Dalam ke luar? Luar. Dia duduk belakang kat luar. Saya duduk situ, lega jauh. Risau. Bila tu imam habaq tadi, kita pun duk fikir aku duk tang mana tak tahu. Minggu lepas lega duk tang tu. Mudah-mudahan Allah lindung kita. Lindung ASP itu yang dia pun dah minta maaf. Bukan dia pergi ke tempat-tempat tak elok, dia sebutkan, kita pun baca. Moga Allah sembuhkan dia, sembuhkan anak dia, bini dia kuarantin apa semua, dan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan yang paling penting rumah Allah ini. Sayang kita dengan masjid, sayang kita dengan solat berjamaah, kuliah ilmu. Kita tak mau dah macam kita kena PKP dulu. Kita tak nak. Pohon pertolongan Allah, mudah-mudahan Allah permudahkan. Sekadar itu dulu untuk mengisi ruang ganti Syekh Dr. Azizan yang tidak dapat datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.